OHLC Trading Strategy. So itulah topik yang kita telah belajar semalam bersama trainer OHLC Trader. Alhamdulillah banyak knowledge baru yang saya dapat. Untuk pengetahuan semua, saya ini memang knowledge hunter. Saya suka mencari ilmu. Sebab di dalam ilmu tu terdapat banyak rahsia. Okay, so jom kita tengok perkongsian kelas semalam. Apa-apa pun kita roll intro dulu. Alright. Okay, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Hasmar Ramli sebab sudi jemput saya mengajar di Zoom beliau walaupun tak pernah kenal, tak pernah jumpa kenal kot kat Telegram je kot kan. Kenal melalui online je lah. Tapi suara tak dengar. Yang tak dengar suara tu mungkin dia tak tekan call out internet je. Suara clear. Saya test dekat phone ni. Okay. Malam ni saya nak cuba explain apa yang saya guna untuk trading. Tapi benda ni bukannya holy grail. Buat trading kita mesti ada cut loss, mesti ada profit. Dia sebenarnya lebih kepada dia merangkumi kepada semua aspek lah, money management, kat mana kita nak cut loss, kat mana kita nak take profit, berapa lama kita nak berada dalam market. Itu semua memainkan peranan penting lah untuk kita cari profit di trading, forex trading. Okay. Saya nak ajar benda yang sangat simple lah. Simple kot sebab saya hanya guna CS. Jadi saya CS tu nama-nama kalau yang datang daripada grup saya dia mungkin dah familiar lah dengan perkataan H ataupun L. Okay. Perkataan H dan L tu adalah nama bagi gabungan 2 CS. H adalah nama bagi gabungan 2 CS. L juga nama bagi gabungan 2 CS. Okey. Ini jelas Okey. H tu CS, gabungan CS yang macam mana? Okey. Saya cuba tunjuk H terlebih dahulu. Okey. Sekarang ni saya akan cuba tunjuk apa itu H yang saya cakap H. Dia mestilah gabungan 2 CS. Okey. H ialah sepasang CS bull depan dan bear belakang. Depan mesti bull dan seterusnya adalah bear. Bull dan bear. Okey, kita cuba cari contoh. Okey. Cuba cari contoh CS bull dan bear. Okey, cuba tengok CS bull ni. Okey, bear. Kenapa saya ambil CS bull dan bear yang ni? Kenapa tak ambil yang bull yang bear yang ni? Kenapa tak ambil bull bear yang ni? Sebab bull bear yang ni dah cukup syarat-syarat yang saya cari, yang saya tetapkan sendirilah cara saya trading kan. Sebelum ni saya ukur semua ni open price, high price, low price, close price bagi setiap CS ni, tapi bila nak senangkan kerja kan, takkanlah kita nak ajar orang benda detail, mungkin makan masa yang sangat lama lah untuk faham sedetail-detail pada CS. Jadi saya cuba simplekan lah, jadi mudahkan. Okey, ini adalah H. Kenapa saya cakap ini adalah H? Okey, pertama dia adalah CS bull dan bear. Okey, tengok baik, ini pertama ialah CS bull dan bear. Okey, itu pertama. Kedua, okey, cuba tengok apa shadow bull. Okey, apa shadow bull ni dia mestilah lebih tinggi ataupun lebih panjang berbanding apa shadow bear. Okey, itu kedua. Ketiga, CS bear ni pula, apa shadow bear ni mestilah lebih panjang berbanding lower shadow bear. Itu ketiga. Keempat, body CS bear ni mestilah lebih besar ataupun lebih panjang berbanding apa shadow bear itu sendiri. Okay. Dan untuk mengaktifkan ini sebagai H, CS bear ni mestilah break low price CS bull ni kan. CS bull ni ada open price, ada close price, ada high price, ada low price kan. Pada satu CS ada OHLC kan. Okey.
untuk mengaktifkan ini sebagai hedge, CS bear yang selepas CS bull ni mestilah close di bawah low price CS bull. Okey, saya ulang lagi sekali. Ini adalah hedge. Kenapa ini adalah hedge? Pertama, dia adalah CS bull dan bear. Di mana CS bull ni apa shadow? CS bull mestilah lebih tinggi ataupun lebih panjang berbanding apa shadow CS bear. Itu syarat pertama. Syarat kedua, apa shadow CS bear ni mestilah lebih panjang berbanding lower shadow CS bear. Itu kedua. Ketiga, body CS bear ni mestilah lebih besar ataupun lebih panjang berbanding upper shadow. Dan terakhir, CS bear ni mestilah close di bawah low price CS bull. Okay, ini adalah H. Apa fungsi H? H kita guna untuk buy. H saya guna untuk buy, bukan kita guna sekarang ni. H saya guna untuk buy. Bila saya guna untuk buy, okay, saya guna H ni untuk buy sekiranya ada CS break high price CS bear kan. CS bear ni ada open, ada close, ada low, ada high. Okey, tanda CS bear ni dekat high. Okey, saya akan tunggu ada CS break dan close di atas CS bear ni, barulah saya guna H ni sebagai zone buy. Okey, bila ada je CS yang break di atas high CS bear ni, saya akan tanda zone ni sebagai zone H. Zone H adalah zone untuk buy. Macam mana nak tanda zone buy ataupun zone H? Tanda daripada low bull ke high bear. Okey. Tanda daripada low bull ke high bear. Kita tanda selepas dia kena break ke atas. Selagi mana tak kena break ke atas, jangan tanda. Kita tanda selepas dia aktif sebagai zone buy. Okey. Bila tahu je kita dah tentukan mana H, H pun dah kena break ke atas dan kita dah tahu itu dah jadi zone buy. Next step adalah entry. Okey. Entry terbahagi kepada dua. Entry yang low risk dan entry yang high risk. Okay. Kita cuba tengok entry yang high risk dulu. Okay. Entry high risk, kita guna Fibo. Okay. Entry high risk, kita guna Fibo. Macam mana nak tarik Fibo? Tarik daripada high CS bear ke low CS bull. Okay. Tarik daripada high CS bear ke low CS bull. Okay. Kita nak entry di mana kalau guna Fibo? Kita entry di level ni lah. 23.6, 38.2, 50 ataupun 61.8. Tetapi ini adalah entry high risk. Okey, TP pada level 261.8. Okey. Untuk yang high risk entry dan low risk entry, TP kita adalah sama. TP adalah pada level TP level 261.8. Okey, sekarang ni kita dah tahu ini cara untuk high risk entry. Macam mana cara kita nak entry guna low risk entry? Okey, low risk entry tak guna Fibo. Okey, kita tunggu CS retest ke dalam zone dan close di dalam zone. Saya ulang. Kita tunggu CS retest ke dalam zone H2 dan CS tu mestilah close dalam zone solid. Tidak ada sebarang shadow yang touch low zone. Okey, ni zone kan. Dan ni adalah low zone, ni adalah high zone kan. Kawasan zone ni dia ada high, dia ada low kan. Okay. Kita nak CS tu close solid di dalam zone. Tak nak ada sebarang shadow touch low zone. Okay. Dalam case ni, bila mana ada je CS close dalam zone, kita akan entry di sinilah. Untuk yang low risk. Untuk yang high risk, dia dah tarik Fibo dan dia dah entry pada level 26123, level Fibo ni jap. Okey, ni level Fibo. Jap, kita tengok balik. Ni level Fibo 236, 382, 50 ataupun 1.8. Untuk TP untuk low risk dan TP untuk high risk adalah sama pada 261.8, iaitu di sinilah kawasan ni. Kita akan TP di kawasan ni, bermakna untuk setup ni kita akan dapat 70 pip lebih kurang. Okey. Kenapa ada juga yang tanya kenapa tak hold sampai ke 423.6. Okey. Saya
kurang gemar bermain dengan teka-teki. Jadi kebanyakannya 2618 tu lepas break je level 100, 2618 tu benda tempat yang selalunya dia akan pergi. Okay. Jadi kita ambil TP selamat. TP selamat maknanya kita boleh secure profit kita awal-awal walaupun price nak terbang jauh sekalipun, ataupun anda pilih untuk BE di situ, itu terpulang pada anda. Tapi cara saya level 2618 tu adalah untuk TP low risk dan high risk. Okay. Ini adalah cara untuk guna H. Okay, saya ulang daripada awal. H ialah sepasang CS bull dan bear di mana apa shadow CS bull ni mestilah lebih panjang ataupun lebih tinggi berbanding apa shadow CS bear. Okay, itu pertama. Kedua, CS bear ni apa shadow dia mestilah lebih panjang berbanding lower shadow. Itu kedua. Ketiga, CS bear ni body dia mestilah lebih besar berbanding upper shadow, dan CS bear ni pula mestilah close di bawah low price CS bull. Okay, ni adalah H. Bila kita nak guna H, kita guna H untuk buy. Sekiranya ada price close di atas high CS bear ni. Kan CS bear ni ada open, dia ada close, ada low, ada high. Kita tanda high ni, kita tunggu high ni kena break atas. Ada je kena break ke atas, kita akan tanda zone ni jadikan sebagai zone buy. Kemudian kita pilih cara untuk entry. Entry guna high risk ataupun low risk, itu terpulang pada risiko yang kita nak ambil lah, terpulang pada diri yang masing-masing. Okay. Itu adalah H. Okey, sekarang kita cuba pergi ke L. Okey. L semalam, kalau daripada grup saya, dia dah tahu ada dekat DM30 ada satu L. Okay, semalam masa news. Okay, ada satu L di sini jap. Okay, ini adalah L. Sebelum tu saya explain tu apa itu L. Okay, L ialah sepasang CS bear dan bull. Tadi H adalah sepasang CS bull dan bear. Okay, untuk L ialah sepasang CS bear dan bull. Okay, cuba tengok. 1, 2. Okay. Okay. Ciri-ciri L ni bagaimana? Okay. L ialah sepasang CS bear dan bull di mana lower shadow CS bear ni, kan, nampak kan, lower shadow CS bear ni mestilah lebih rendah ataupun lebih panjang berbanding lower shadow CS bull sebelah ni. Okay. Itu pertama. Kedua, lower shadow CS bull mestilah lebih panjang berbanding upper shadow CS bull. Dua. Ketiga, body CS bull mestilah lebih besar berbanding lower shadow. Dan CS bull ni mestilah close di atas high price CS bear ni. Okay. Okay, saya akan tanda high. Okay. Nampak kan? Dia close di atas high price CS bear. Bermakna ini adalah L. Bila kita nak guna L, kita tunggu price break low CS bull. Okay, ni low CS bull kan? Ni L. Kali ni dah cukup ciri-ciri. Kita tunggu ada satu CS yang break low bull dan close di bawah low bull. Okay. Ada satu CS ni close di bawah low bull, kita akan tanda zone L ni. Okay. Zone L ialah zone sell. Macam mana kita nak tanda zone L? Tanda daripada high bear ke low bull. Okay, tarik. Tanda daripada high bear ke low bull. Okay. Untuk yang pilih untuk high risk entry, dia terus tarik ni, dia akan terus tarik Fibo. Okay. Dia akan tunggu price retest ke level ni, 61.8, 50, 38.2 ataupun 23.6 untuk entry. Kan, nampak kan dia semua retest. Bagi mereka yang high risk entry, memang dia akan entry ni di sekitar level Fibo ni. Tapi bagi mereka yang pilih untuk low risk entry, okay, dia akan tunggu price retest ke zone dan ada CS close solid dalam zone tanpa ada sebarang shadow yang touch high zone. Bermakna di sini price dah close dalam zone. Okay, ada 2. 1, 2, 3. Okay. Kita bagi yang low risk entry, dia dah entry awal. Bagi yang high risk entry, dia entry di atas. Okay. Untuk case ni, TP pun sama, high risk entry atau low risk entry.
TP kita pada level 261.8, iaitu pada garisan ni. Okay. Bermakna bagi yang low risk entry pun TP, yang high risk entry pun TP. Kedua-dua cara semua TP. Okey. Saya akan tunjuk satu setup yang kita kena cut loss. Tak best tunjuk yang TP je, kena tunjuk juga yang cut loss. Barulah realistik kan trading. Okey. Cuba tengok satu setup yang kena cut loss. Okey, jap. Cuba tengok sepasang CS bear dan bull ni. Okey, adakah ini L? Okey, jom kita periksa ciri-ciri dia. Adakah ini ciri-ciri L? Okey. L ialah sepasang CS bear dan bull di mana lower shadow CS bear lebih panjang berbanding lower shadow CS bull. Okey, syarat pertama cukup. Syarat kedua, lower shadow CS bull lebih panjang berbanding upper shadow CS bull. Okey, syarat kedua cukup. Body CS bull lebih besar berbanding lower shadow. Okey, nampak jelas. Dan bull ni break high bear. Okey, bermakna ini adalah L. Bila kita nak guna L ni kita guna sekiranya ada price break low bull ni. Okey, nampak kan CS bear ni break low bull. Okey. Bila break low bull ni, kita akan jadikan zone ni sebagai zone L lah untuk kita set. Okey. Dalam case ni, setup ni masuk kan L ialah zone sell kan. Okey, betul. Tapi dalam case ni kita kena cut loss. Sebab apa? Sebab ada satu CS lepas dia break. Okey. Sini price break ke bawah dan dia naik balik break ke atas. Kan? Bermakna dalam case ni yang ini kita kena cut loss. Sama ada yang high risk entry pun kena cut loss, yang low risk entry pun kena cut loss. Yang low risk entry dia akan entry kat sini, yang high risk entry dia akan entry pada level Fibon lah. Okay. Tetapi kedua-dua jenis entry pun kena cut loss, wajib cut loss. Sebab apa cut loss? Sebab selepas price break ke bawah, aktifkan zone L, price retest ke zone L tetapi dia naik break balik ke atas zone L. Zone L ni dah tak boleh pakai. Segala jenis entry yang ada dalam zone ni kita kena cut loss. Mesti cut loss. Okay. Sama juga case hari ni yang 30. Okay. Cuba tengok L ni. Semalam dah entry sini. Okay, ni time news. Kan time news. Mungkin yang guna Fibo dia dah entry lah sebab touch 61.8. Bagi yang low risk entry tak dapat entry. Okay. Yang low risk entry akan entry kat sini masa first retest, second retest ni tak akan dapat entry. Tapi pada second retest ni yang high risk entry dia entry dan TP kan. Okay. Cuba tengok hari ni. Retest balik hari ni. Okay, retest balik hari ni. Okay. Tetapi untuk yang low risk entry takkan entry. Kenapa tak entry? Betul CS close dalam zone tetapi nampak tak ada CS, ada high, ada apa? Ada shadow yang touch high zone. Nampak kan? CS bull ni dia close dalam zone betul tapi shadownya touch high zone. Dalam case ni bagi mereka yang pilih untuk low risk entry takkan entry lah. Sebab ni memang kita tak boleh entry. Kita nak CS close solid dalam zone tanpa ada sebarang shadow yang touch high zone. Jika sell lah. Okay. Dalam case ni bagi mereka yang pilih untuk high risk entry, dia yang kena cut loss. Yang low risk entry takkan ada cut loss. Kenapa? Sebab dia tak ada entry. Okay. Itu cara guna L dan cara guna H. Okay. Cara H dan L ni kita guna dekat, selalunya saya guna dekat gold, tetapi boleh juga cuba dekat pair yang ada USD belakang. Okay, contoh GU, AU, EU, NU kan. Okay, cuba tengok GU. Boleh tak guna dekat GU? Okay, cuba tengok ada tak setup. So, kita guna dekat GU. Boleh guna tak dekat GU? Cuba tengok contoh. Okay, ni ada satu setup. Kan? Ni adalah L. Yang ni bull yang kedua tak break high bear. Yang ni baru break high bear. Selagi mana low bull ni tak kena break bawah, selagi itulah kita boleh tunggu L ni aktif atau tak. Tapi kena tunggu CS break ke atas dulu barulah L tu aktif. Okey.
Lepas L tu aktif, barulah kita kena tunggu L tu kena break bawah dan zone L tadi barulah kita tanda untuk jadikan zone entry sell. Okay. Untuk yang high risk boleh tarik Fibo entry pada ni. Okay. Untuk yang low risk dah entry di sini. Walaupun second CS close dalam zone dan touch high zone, kita ambil kira yang first masuk zone dan close dalam zone. Kita akan sell kat sini bagi yang low risk entry. Okay, untuk TP boleh tarik Fibo, ambil level 261.8 sebagai TP. Okay, TP kat sini. Tapi untuk GU ni sedikit pip dia kecil lah. Okay, dapat 23 pip. Sebab tu lah saya guna cara yang dekat gold. Sebab dekat gold 70 ke 60 pip tu boleh dapat. Sekiranya price ikut setup. Kalau kat loss, tetap pun dekat loss. Okay. Saya rasa tu je yang saya nak explain. Ada soalan ataupun nak saya ulang dekat mana-mana bahagian, boleh tanya. Hello. Ya, Apple. Sila Apple. Kalau macam zone LTH dah break, boleh consider apa? Boleh consider buy atau sell lah? Tak dengar. Macam zone L, kalau dah break pada zone, kita boleh Nak counter macam tu ke macam mana? ya, kita macam dah break zone kan, so kita tukar jadi balik untuk zone sell lah. Contoh ni L kan, ni L, okey. Betul, okey. Soalannya? Okay. Kalau dah break atas tu zone, lepas tu kita boleh consider buy lah. Tak. Tak boleh. Kita tak buy bila dia break atas. Kita hanya buy pada H batal. H yang kena break ke atas, okey. Sekiranya L ni kena break atas, L ni dah hilang lah. Kita tak guna zone ni untuk zone buy. Okey, jelas pun. Okey, jelas. Dia recommended time frame apa Yo? Kemudian time frame H1. H1 lah. Betul. Recommended time frame H1. Sebab kita boleh kan. Sebab saya pun lebih veteran. Nak guna M15 boleh, tak ada masalah. Cuma M15 ni dia beza sikit. Beza macam mana? Kalau kita nak guna pada time frame kecil, sekiranya kita nak trade pada M15, kita kena guna, kita lebihkan setup yang ada pada hari ini, setup yang wujud ataupun muncul pada hari ini, bukan yang hari semalam. Okay. Sekiranya kita nak trade M15, kita tunggu ataupun kita cari setup yang ada pada hari ini sahaja untuk kita trade. Okay, contoh. Sekejap, contoh. Okey, ni ada 1L. Sekarang ni gold ada 1L. Okey, L ni kita tunggu masa dalam 3 minit lagi. Kalau kena break, L ni akan jadi zone sell. Okey, boleh cuba. Kita tengok price action. Okey, cuba tengok price action ni. Kalau dia retest lah, kalau dia terjun terus, tak boleh buat apa. Sebab ada je lepas break dia terjun terus. Tak semestinya lepas break dia retest kan. Cuma kita dah tanda zone tu sebagai zone sell. Setting Fibo default je. So kalau dia masuk balik dalam zone tu, bolehlah aku nak try entry. Sell. Betul. Sekarang ni kita tunggu lagi 3 minit. Okey, selepas 3 minit lagi kita tengok adakah zone ni kena break ataupun tak. Nampak sekarang ni cuba tengoklah. Lagi 3 minit. Kalau kena break, kalau macam ni time frame 5 minit okey juga tu. tapi L5 nak guna pada time kecil. Buat time frame dia kita buat lot besar. Bukan, dia kena laju. Bila main di time frame, bila kita guna benda ni di time frame kecil, kita kena, dia macam berkejar-kejar dengan CS. Setiap 5 minit nak kena monitor kan. Kalau kena break kat loss, dia kena laju sikit. Kalau di M15 ni kurang sikit. Kalau H1 lagi best. Setiap sejam kita monitor relax kan. Jadi terpulang pada masing-masing lah. Macam mana nak So trade. macam
macam kes ni dia terbatal kalau seandainya CS sekarang ni break atas daripada zone, kira terbatal lah. Suddenly dia Kalau sekarang ni kita tunggu dulu CS ni close. Sekiranya CS ni close di bawah zone L ni, bermakna zone L ni tadi dah boleh jadi zone sell. dah, Okey. dia dah Sekiranya jadi valid lah kan. betul, sekiranya price retest tapi dia retest dia close atas, kan dia close atas. Barulah zone tu akan hilang. Selagi mana zone ni tak kena break ke atas, lagi itulah zone ni bertindak sebagai zone sell. Ikut SOP kita. Tak apa, kita tengok lagi 1 minit. Dia turun tu. Kira zone tu valid lah, boleh tunggu kat tu. Kalau lagi 1 minit break, kita tengok. Tapi nak best ni kena break dulu band ni, baru best ni. Sekejap, kita tengok. 1 minit, berapa saat lagi? Cikgu, kalau zone L ni batal, boleh tak counter buy? Saya tak syorkan counter buy. Sebab tak best untuk buy. Kita buy pada H je. Okay, not. Okey, sekarang ni dah wujud satu zone L dekat time frame M15. Okey. Sekarang ni katakanlah kita nak entry high risk. Okey, tarik Fibo. Tarik Fibo daripada high bear ke low bull. Okey, tarik. Sekarang ni untuk high risk dia akan tunggulah pada level-level Fibo ni untuk di entry kan. Okey, 61.8, 50, 38.2, 3.6. Okey. Itu yang high risk lah. Okey. Untuk yang low risk dia akan tunggu price retest masuk dalam zone dan close dalam zone. Tapi retest tu lah kita tak tahu price retest ke tak kan. Kita hanya tunggu. Kadang-kadang lepas break dia pergi terus ke sini. Ada juga kan. Kita tak boleh predict, kita tak tahu apa yang berlaku. Okay, Kita cuma tahu kat mana. Betul, kita cuma tahu kat mana kita nak masuk entry je. Itu je kita tahu sekarang ni. Kan kita dah tahu zone ni zone tempat aku sell. Sekiranya price datang balik ke situ. Kalau tak datang, macam mana nak entry kan? Ya sekarang cuba tengoklah. Okey. Sekiranya dia berjalan dulu, dia naik, dia turun dia turun sampai pukul 12 lah. Pukul 12 dia turun, tiba-tiba pukul 1 naik, masuk dalam zone. Boleh sell, tak ada masalah. Sebab zone ni masih lagi valid sebagai zone sell. Kan? Tapi tengok dalam kes ni macam dia nak pergi terus ke TP je ni. Market live. Senang nampak setup dan senang faham lah sekiranya ada setup. Macam mana benda tu berlaku, kan, macam mana price action, apa dia kita dapat tengok satu persatu. Tapi itulah makan masa lah sikit. Cuma macam yang tadi lah, kalau cikgu kata kalau H4 dia agak risky lah, zone dia agak luas lah, betul? Betul. Okay, cuba tengok sekarang ni, ini adalah zone L semasa di time frame M16. Tapi dalam masa yang sama kita cuba tengoklah M30 kau ada setup lain. Okay. M30 tak ada apa. Okay, M30 tak ada apa. H1 pun tak ada apa. Bawah ni tak ada apa. Okay, sini pun tak ada apa. Okay, tak ada. M30 bawah ni ada apa. Sini tak ada apa. Tak ada apa. M15 tengok bawah ni ada apa. Sini tak ada apa. Tak ada apa. Okay, tak ada apa. Bermakna kita boleh stick dengan setup yang kita ada semasa ni lah. Okay, sekarang ni tugas kita hanya tunggu. Takkanlah kita nak terus entry, tarik terus TP kan. Entry tiba-tiba tarik TP ke sini. Jadi itu kita dah langgar SOP. Kenapa langgar SOP? Sebab kita tak entry dalam zone. Kita hanya entry dalam zone. Kita tak entry di luar zone. Cuma itulah kita tak tahu bila price retest dan kita tak tahu price retest tu pada masa yang sama ataupun pagi esok. Kita tak tahu yang tu. Cuma kita dah standard siap-siap zone tempat untuk kita entry, sama ada sell ataupun buy. So basically kalau ni cikgu banyak instant lah kiranya kan, betul? Betul. Kalau H1 saya akan tunggu CS2 close dalam zone barulah saya akan instant. Saya takkan PO. PO tu akan jadi high risk. Sebab kita tak tahu close CS2 retest dan close kat mana kan, kita tak tahu yang tu. Sebab tu saya lebih prefer tunggu CS retest dan tunggu CS2 close. Barulah saya entry. Sebab tu saya bagi dua. Sebab kadang-kadang
Ada yang jadi suka entry high risk sebab dia nak high gain kan, tapi kita nak lebih pada low risk sebab kita nak bertahan lama kan. Tapi yang high risk pun boleh bertahan lama, tak ada masalah. Kalau kena pada money management yang dia guna kan. Ya, betul. Cuma kita lebih kecilkan lagi risk kita dengan pilih cara yang low risk. Nak bertahan lagi lah kot. Macam tu. Sebab kita dah nampak zone tu dan kita tahu dia kalau break, kita akan loss berapa kan. Jadi Betul, kita, sebab tu kita calculate sendiri. Kita dah berkelit siap-siap. Kalau kita zone ni besar, kalau kita entry kat tengah-tengah ni, kalau break atas ni 30 pip. Okey, kalau entry 0.1 kita dah rugi $3. Contoh. Nak entry instant tu macam mana cikgu? Entry instant sekarang ni yang ni cari Fibo kan. Bila price retest ke level Fibo ni, kita akan entry lah instant pada level Fibo. Okey. Sekiranya tak nak guna Fibo, saya buang Fibo ni, okey. Kita tunggu price retest ke dalam zone ni dan tunggu sehingga habis Complete price close, barulah entry. Okey, sekiranya ada price retest dan close dalam zone, barulah saya entry. Dan pastikan shadow pun tak nak ada touch high zone ni, tak nak. Dia nak betul-betul di tengah-tengah zone, dalam zone. Tak nak ada sebarang shadow pun touch zone. Pada first attempt, second attempt, third attempt tu dia nak touch high zone, itu tak ada masalah. Tapi first yang dia retest tu kita nak dia solid, masuk dan close dalam zone. Maksud saya macam tu. Sebab banyak kesilapan trader yang saya nampak lah. Dia nak trade H1 tapi kadang dekat 45 minit dia dah entry dah. Candle masih bergerak lagi. Tak membentuk. Habis lah. Itu kesilapan yang saya buat dulu lah tu. Sebab tu saya sekarang ni, sebab saya dah jumpa lah kat mana silapnya. Kita nak entry H1, kita kena tunggu dulu H1 close. Itu sebaiknya. Sebab tu entry pada waktu 11 kan, pukul 12, pukul 1 baru entry pada H1. TF pilihan kita lah. Betul. Time frame pilihan kita. Kita nak trade M15 tapi kita entry minit ke-5 dah entry. Trade, contoh kita time frame M15 ni kan. M15 sepatutnya kita akan entry pada setiap selang 15 minit, betul? Jadi kalau kita entry pada 10.20 bermakna ada something wrong lah situ kan. Kita entry pada 10.20 bermakna CS15 tak siap gitu. CSM15 siap pada 10 suku, 10.30, 10.45, pukul 11. Sekiranya kita entry bukan pada waktu tu, itu ada something wrong lah tu, pada kita punya, mungkin emosi kita terganggu situ, itu tak tahu lah tu. Sebab kita yang Shopee dan kita sendiri yang langgar. Itu yang selalu terjadi lah. Jadi sekarang ni, inilah yang semasanya goal ada L pada M15. L ni kita jadikan sebagai zone sell. Sekiranya price datang retest dan close dalam zone L ni, boleh sell. Untuk keyakinan, entry je 0.1 dulu. Sebab setup ni bukannya satu jaminan. Kadang-kadang dia boleh di cut loss kan. Tapi kita nak tengok juga. Cuba tengok dalam 10 setup yang anda jumpa, berapa cut loss, berapa win. Lepas tu baru boleh buat satu money management yang sesuai dengan cara ni yang ikut yang anda nak trade. Okey, nampaknya 10.30 pun masih belum ada entry bagi kita. Kita tengok CS 10.30 ni lah. Dapat ketak dia pergi sana ataupun dia terus pergi ke line TP. Jap, tarik balik. Saya masih saya masih hold goal ni. Sell. Saya dapat dekat 1918 kot. 1918. Ada fresh zone SND kat situ waktu tu. 19 atas. Sekejap saya tengok. Berapa lah saya dapat price lagi? Uish. Dah 1000 pip. 1000 pip. Entry 0.1, 0.2. 0.1 ya, kita rakyat marahin. Dah $1. Betul kan? $1 kan? Sekarang 100. 1918. Bab Sandy tu kalau ada lah siapa-siapa yang sudi berkongsi lepas ni kan. Nanti Tuan Azman boleh jemput saya nak dengar juga kalau ada
orang-orang apa? Boleh nanti saya ada cikgu-cikgu yang sedang saya usah lah. Tapi kita faham lah, dia orang ni kadang-kadang ada urusan kan, kita hormat lah. Sebab kita pun Sebab bukan bayar oleh chef siapa. ni dia sebenarnya passion kan, dia bukan terpaksa, bukan duit. Dia sebenarnya passion benda ni di Macam atas saya diri memang masing-masing. minat. Jadi bila kita pelawar orang, kalau kata tak nak, jadi kita kena faham awal-awal kan. Tapi bila 1915.19 entry saya. 1915. .19. Ui, jauh. Saya ada hold 2 position ni. GJ satu. Weekly punya setup ke apa? Yang goal tu fresh zone H4 je sebenarnya. Tapi sebab dia SL saya dekat waktu tu, saya entry lah. Sebab fresh zone tu punya zone dia kecil. Saya ada lukis tadi tapi tak tahu yang simpan mana. Dia macam zone yang belum dicuba oleh mana-mana price. Betul lah, fresh je lah. Jadi saya tunggu dia kat situ. Saya buat SL masa tu dalam 40 pip kot. TP? TP saya tak buat. TP saya trade memang TP open. Kalau tengok sekarang ni, gold nak turun lagi kot. Boleh turun lagi tu. Tengok H1 pun lain macam je nak turun ni. Sebab H1 dia naik-naik tu. Tu lah, tengok macam lepas nak tu turun. saya punya cara pula, bila saya dah ada anchor profit, macam ni kan, dah ada $100 profit kan. Jadi kita cuik-cuik lah dekat tempat lain. Masa gold buat retracement, kita buy sekejap. Itulah. Kalau broker tu ditambah margin melalui floating tak apa. Sebab ada juga broker yang tak kira floating profit tu sebagai margin. Ada je kan broker macam tu. Ada. Tiba-tiba sepatutnya kalau ikut law lah, kalau ikut broker, ada juga broker dia cakap kena close the position, masuk ke margin, barulah dikira sebagai margin kita. Selagi mana profit, dia tak kira margin kita, leverage kita lah. Ada juga broker macam tu. Dia bergantung pada broker-broker juga. Tapi rasanya broker sekarang tak macam tu kot. Dulu ada. Broker banyak, semua nak apa? Semua nak approach klien, nak bagi servis yang bagus. Yalah, sebab broker terlalu banyak. Jadi kena ada something yang lah untuk orang datang kan. Betul. Fibo kau ni kau guna standard kan? Fibo standard je. Saya bukan mahir pun Fibo, cuma saya pilih sebagai low risk entry ni sebab kadang-kadang yang high risk, sebab kadang-kadang ada yang bebas, sebab ada je. Kalau nak entry time sebelum close boleh ke? Saya cakap boleh je, guna Fibo je lah, senang. Sebab Fibo ni, sebab nama pun Fibo detachment kan, jadi kita akan guna default Fibo je lah. Tarik pada low pool ke high bear untuk L, sampailah dia retest ke zone line retracement lah, 1.8, 50 tu bagi 2 zone kan, 3.2, 3.6. Okay. Maksimum kosong lah, break atas kosong kat loss, standard macam tu lah. Tapi kita ni yang nak low risk, kita tunggu CS close. Tu kalau saya. Ada soalan ke tak ada soalan ni? Semua takkan faham ke? Semua tunggu setup. Setup dah ada ni, cuma tak payah nak entry lagi lah. Jangan, dia ni satu pesanan saya lah, jangan mencipta setup yang tiada. Jangan mencipta setup yang tiada. Betul lah tu. Kalau teknik ni nak scalping, okey, kita jom tengok nak scalping, cuba tengok M5 kan. Okey, kita tengok M5. Ada orang tanya, boleh ke nak scalping guna cara ni? Okey, cuba tengok. Dulu. Okey, kat sini ada satu L. Okay. Nampak? Yang low risk, kalau nak scalping, pilih low risk. Sentiasa guna low risk, jangan guna high risk. Okey. Ni setup L, break bawah kita nak entry, tapi tak boleh entry sebab tak boleh entry sebab tak ada CS close dalam zone. Okey. Ni L. Okey. Cari lagi. Boleh guna tak benda ni dekat scalping, dekat time frame kecil?
Ni ada satu H. Tapi tak detail-detail sampai sekarang. Ya. Saya syorkan M15 M30H1. Nak scaping saya tak berani nak syorkan lah untuk cara ni sebab cara ni dia banyak. Saya syorkan M15 M30H1. Scaping saya tak syorkan sangat. Okey, ada soalan ke? Tak ada soalan. Nampaknya macam dah orang pun dah berkurang tuan semua, 23 orang pun dah ada macam dah test lah tu. Mungkin dia orang nak back test sendiri, dia tak tahu kan. Kalau ada soalan boleh tanya je, tapi saya tak tahulah yang mana yang dalam grup saya boleh tanya saya. Yang dalam grup tuan semua, saya tak tahulah macam mana nak entertain. Tak boleh Kalau dia orang ni join group tu kalau ada yang bertanya. boleh je, tak ada soalan. Okeylah kot. Ada kelas lagi tak? Ada apa? Oh, soalan. Dia tanya cikgu ada buka kelas lagi tak? Kau ada Kelas sebenarnya group education tu sebenarnya saya buat sebab hari Senin ni saya nak trade account copy trade. Okey, bila nak trade account copy trade, inisiatif saya wujudkan group education tu sebab saya nak orang faham macam mana saya cari setup. Okey, sebab nanti senang bila saya entry jadi orang tahu oh sini ada zone patut dia entry kan. Oh patut dia cut loss, zone ni kena break. Jadi senang. Benda tu senang bagi saya selaku manager copy trade dan senang bagi klien untuk monitor dia punya account. Dan mungkin klien pun boleh alert kan. Kadang-kadang kita sebagai manager kadang-kadang ada juga tak alert kadang-kadang kan. Mungkin klien akan tolong tu ada setup bukan 15 kenapa tak entry mungkin sekarang kita pun boleh tengok kan. Sebab tu saya ajar cara macam mana saya nak trade di account copy trade. Okay, sekarang ni saya guna cara ni tapi saya lebih kepada intra lah. Mungkin H1 dan M30 saya guna. M11 tak tahu guna ke tak. Tapi saya pilih dua time frame tu je lah. Saya lebih kepada intra. Selepas entry, price menuju TP. Tapi price patah balik lalu floating loss. Selepas entry, price menuju TP. Lepas entry, dah TP kan? Ke tak TP? Oh, tak lepas spread lah. Okay. Tapi price patah balik, set BE okay. Sebab BE is the best kan. Sebab TP tu pun subjektif sebenarnya kan. Jadi 30 pip tu dah boleh set BE kan. Set BE okey. Lepas je berapa kita boleh set BE berapa minimum 10 pip boleh ke? Saya tak pernah set BE. Break even berapa pip selalunya orang set. Ikut suka. Kalau ikut suka set BE je. Lepas je profit set BE. Tapi biar pada patut lah orang cakap. Takkan 10 pip dah set BE kan. At least 30 pip tu dah boleh set BE lah. Okay. At least kita dapat 20 pip ataupun 30 pip. Kalau price patah balik. Untuk trade ni yang ni lah saya guna. Yang ni saya guna. Cuma kalau dekat pair lain saya tak pair yang tak ada USD belakang ni saya ada guna macam candlestick reversal dan engulfing. Itu saya guna jugalah tapi dekat pair lain. Tapi dekat copy trade tu guna gold kan. Trade gold jadi trade gold guna cara ni lah. Okey, contoh dekat H4 dekat gold. H4 dekat gold cuba tengok jap. Okey. H4 dekat gold jap kena ukur dulu. Kena ukur. Okey. Yang ni ikut fahaman saya ini adalah CSR buy. Okey, ini saya panggil CS candlestick reversal buy dan next CS tu dia mesti CS bull yang lower shadow panjang, upper shadow pendek dan body dia mesti lebih besar berbanding lower shadow. Dan ni dipanggil gabungan yang saya nak lah, saya pilih
saya panggil net engulfing untuk buy. Jadi saya akan, kalau H4 saya akan tanda low ni lah untuk buy kawasan low ni. CS close dalam zone macam biasa, boleh entry. Tapi tak guna dekat gold, guna dekat pair lain. Dekat gold guna cara ni, H dan L sahaja. Ha. Macam dekat M15 tu, macam Ya, L tu lah. L Dekat 15 tadi 10.45 tadi. 10.45. Ni sekarang ni, bull ni. Okey. Macam dia create L kat situ lah. 10.30 dengan 10.45. Ni L ni. Kanan 10 pukul 10 10.45 dengan 10.30 Jabah. 10.45. 10.30. Ni 10.40. Ni 10.45. Ni 10.30. Bull ni lah. Ya. Okey. Bukan dia create L kat situ. Tak dengar? Bukan dia create L kat situ ke? Dia buat bevel kat situ ke? Ni bukan L. Bukan L kita nak dia mesti CS lower shadow CS bull tu pendek berbanding bear, dan bull tu break atas bear, dan body bull pula kena besar berbanding lower shadow. Banyak, dia ada 3 benda. Okey. Sekejap ni tanya ke cikgu, pemilihan zone tu berdasarkan bearish dan bullish engulfing yang dipecahkan ke? Dia tak juga, sebab kadang-kadang ada 2-3 CS yang break 1 CS. Okey, contoh. Ini contoh baru senang. Okey, contoh. Okey, contoh ni H. Okey, ni H kan. Ni H. Oh ni tadi yang cakap ni. Okey, kalau tengok H ni, okey saya cuba explain dulu H ni. H ni kalau mereka yang pilih untuk low risk takkan ada entry sebab shadow je masuk zone. Kan? Kalau yang high risk dia akan tarik Fibo. Dia akan dapat entry di 1.8, 50, 38. Dia akan TP kat sini. Okey, yang ni itulah pro and con-nya high dan low risk entry. Kadang-kadang yang low risk entry tak ada entry. Yang high risk entry ada entry. Kadang-kadang yang low risk entry tak cut loss. Yang high risk entry cut loss. Dia ada pro and con setiap pemilihan entry. Okey. Saya cuba jawab soalan Kurt. Okey, Kurt cuba tengok ni. Ni H. Kan? Bull bear ni H. Tapi bear ni dia ada bull, dia ada bear, dia ada bear. Okey, bear yang ketiga baru break low bull ni. Okey, ini pun dibagi H juga. Dia start ni sebatang CS je break low bull. Okey, dia boleh je 2-3 batang. Sehinggalah bull ni kena break ke bawah. Dengan syarat tak ada yang break atas dulu sebelum break bawah. Dia mesti break bawah dulu baru break atas. Contoh bull ni break atas baru break bawah. Tu bukan H lah, tak boleh lah. Jelas tak ke? Kalau high risk trading tadi berapa maksimum cut loss Sama je. High risk trading ni cut loss kita sama je dengan low risk. Break di atas zone. Contoh L ni kalau break di atas zone kena cut loss lah. So dia bergantung pada besarnya zone tu lah. Betul? Betul. Sebab tu kalau tengok zone ni sebanyak 46 pip kan. Saya lebih fokus pada zone yang bawah 30 pip. Okay, sekiranya zone ni besar, saya akan bagi 2. Bermakna saya akan entry pada area atas ni sahaja. I see. Itu yang cikgu kata kemungkinan setup tu tak wujud lah. Bukan apa? Kita takkan dapat setup tu lah. Dia sebab kita dah filter lagi kan. Betul. Kadang-kadang kita terlepas entry banyak sebab kita dah filter. Kita apalah. Lepas entry kita dah kurang risiko berada dalam market kan. Tak apa, next setup akan datang ada lagi. Bukannya hari ni je. Silver, tak berani pula trade silver, tak reti.
Nampaknya price menuju TP ni, nampaknya nampak gaya. Jangan tengok sikit. Almost tak ada, almost lagi 28 pip akan hit TP, tapi zone ni masih kekal sebagai zone sell. Jangan delete pula walaupun price ke TP dah. Cuma dia tak kembali lah kira. Kita tak tahu Sekiranya dia dia sampai lagi tapi kita tak tahu bila dia akan datang balik. Tapi ingat M15 ni kita hanya guna untuk hari ni je kan, sampai period expectornya. Maksud next day boleh guna, tapi dia kekuatan dia biasa-biasa je lah dalam M15 ni. so kalau nak SOP yang lebih bagus, main zone ni besok pagi dah tak valid lah. Betul? Bukan tak valid, zone tak zone, cuma nak entry kena berjaga-jaga lebih. Macam tu. Dia macam dah dekat nak expired date lah. Dia ada expiry date jugalah, macam tu lah. Tapi H4 best. Kiranya kalau ikut kan ilmu OHLC ni ada lagi banyak, lagi luas lah. Betul? Banyak lagi sebenarnya. Ini yang best saya guna lah. Ya. Lebih banyak lagi. Kita nak trade pada sebatang CS pun boleh. Saya pada dengar lah tu. Okay, contoh lah. Contoh. Nak trade pada sebatang CS ni. Contoh. Okay, kita tengok contoh kan. Okay. Kita cuba start pada awal bulan ni kan. Awal bulan kan. Sekejap, mana awal bulan? Okay, sini 1 Julai. 1 Julai. Okay, sini. 1 Julai ni bull kan. Bull ni kalau tengok lah, kalau saya akan interpret bull ni. Bull ni dia ada lower shadow panjang, upper shadow pendek. Tapi body dia kecil berbanding lower shadow. Kat sini betul buyer dah telan kali ikut lah. Bahasa saya bercakap dengan diri sendiri lah, dengan CS. Ikutkan sini, buyer dah berjaya telan banyak lah. Lower shadow bull ni sebenarnya bear kan. Lower shadow bull ni sebenarnya adalah CS bear. Dia close dengan bull kan. Lower shadow ni sebenarnya adalah seller dan dia close dengan bull. Tapi bull ni close kecil. Bull ni close kecil. Kita nak, kalau betul lah dia nak naik tinggi, betul lah kalau betul lah kita nak buy, kita tunggu lower shadow ni panjang, upper shadow pendek, dan body dia mesti dah lebih besar berbanding lower shadow. Macam net CS ni kan, net CS ni kan, net CS. Net CS ni baru nampak jelas buyer dah ambil position lah. Kenapa? Sebab seller dah kena telan kat sini, atas ni seller reject sikit je, body masuk besar kan. Benda besar bermakna CS ni memang CS yang boleh buy lah ni. Okay, ni ikut apa yang ni tak guna, tak ada zone. Ni memang CS, semata-mata CS. Pada sebatang CS, makna ada je CS bull ni kan. Saya akan entry lah. Entry apa? Entry buy. Saya akan entry buy. Sekarang TF H4 lah. H4 sebab benda ni dia sangat best bermain di time frame besar. H4 dan daily. Weekly H1 boleh, tapi nak kena laju sebab kadang-kadang kena break. Kadang-kadang dia laju. Kalau H4 ngam lah cara ni. Tapi H4 okey kot sebab setiap H4 kita boleh rujuk H1 kan. Okay, sekarang tengok H4 ni dah nampak buyer masuk. Okay, mana kita dah kalau ikutkan tanda lah low bull ke high bear ni, low bull ke close bull sebagai tempat untuk kita buy. Okay. Mana kawasan ni memang kawasan buy ni. Kalau tanya saya lah, ni tak ada zone. Ni saya filter pada CS. Okey. Kalau kita tengok daripada bawah ni, okey, cuba tengok sini lah. Okey, sekarang ni kita tengok CS bear ni. Cuba tengok CS bear ni, kalau ikut saya, CS bear ni betul-betul CS seller nak turun sebenarnya. Kenapa? Sebab dia dah naik melepasi high bear. High bull. Okey, high bull sebelah dia ni. Kan high bull sebelah ni. High bear ni dah naik melepasi dia high bull dan close dengan memang solid sell lah kalau tanya saya, solid sell. Kenapa solid sell? Sebab tak ada sebarang shadow bawah dan body lebih besar berbanding upper shadow. Okey, bermakna ni memang nampak jelas nak sell. Okey. Kalau sell, okey, saya akan sell ni. Saya akan sell. Tapi dia setup ni macam ni.
benda yang batal, dia kaedah yang saya jumpa lah, benda yang batal lebih kuat berbanding benda yang fresh. Faham tak? Maksudnya yang ni CS buy memang untuk buy kan, tapi yang ni asalnya CS sell tapi kena break atas, zone ni jadi zone buy. Benda yang asalnya sell jadi buy lebih kuat berbanding benda yang buy memang untuk buy. Faham ke tak faham tu? Susah juga nak explain. Benda yang asalnya sell tapi dia kena jadi buy, itu lebih kuat berbanding benda yang memang betul-betul tempat dia nak buy. Dia macam tu. Macam nak cakap maksudnya, contoh kalau kita ke support resistance kan, okay, contoh support tu kita cakap bahasa basic lah. Okay, support low, resistance high kan. Resistance tu asalnya tempat sell. Okay, betul lah. Tapi dia akan jadi best lagi sekiranya sell kita berlaku dekat SBR. Faham tak? Support yang kena break dan support tu jadi resistance. Sama juga macam ni. Sell ni sebenarnya resistance kat sini, tapi resistance ni kena break kat atas, bermakna tempat ni lagi kuat untuk kita buy berbanding tempat ni. Macam tu lah lebih kurang bahasa saya. Bahasa saya sendiri. Betul. Betul, swap. Saya tak erti sangat bahasa swap, bahasa ada swap zone, ada SND tak silap saya dia panggil zone rejection. Sebab tu SND saya memang zero, sebab tu kalau ada lah. Yalah, maksudnya tu tadi dia patutnya atas candle bullish bearish tadi resistant lah. Tapi sekarang ni candle buy tu dah break dan resistance tu dah jadi become support. RBS kan? Itu bahasa apa? Bahasa SBR, bahasa teknikal lah. Okey, tapi macam tu kurang. Tengok gold ni kalau tengokkan lah. Kalau tengok seperti lalu macam dia nak retest balik ke kawasan ni. Kawasan ni mana? Kawasan tengok sepintas lalu, tapi nak kena follow day by day juga lah. Nampak macam retest balik ke zona hijau ni. Nampaknya sebab sekarang ni baru ada kat sini ada satu. Okay, kat sini ada satu. Ni CS buy yang memang tempat untuk kita buy. Okay, mana lagi? Okay, ni ada satu. Sini ada satu. Okay. CS ni memang CS buy, memang tempat untuk buy. Dia bukan CS yang asal sell jadi buy. Okay, tak. Jadi memang CS yang solid buy. Saya panggil solid. Okay. Yang ni yang saya cakap yang bawah ni, yang ni bukan solid. Yang ni yang asalnya dia sell, dia jadi buy. Yang ni saya lebih fokus tempat untuk buy berbanding zona-zona hijau ni lah. Sebab saya lebih pegang, sebab tim. Saya dan tim banyak jugalah backtest banyak tahun jugalah guna simulator apa semua. Kebanyakannya lah kalau kat gold lah, sebab sekarang kita fokus gold. Gold ni dia banyak suka pergi cari tempat yang swap kan. Benda yang solid dia jarang respect. Tu yang hasil saya dapat backtest. TP dah kot. TP dah ke? Alamak, TP dah. Ada entry lah kita. Tapi jangan risau, zone ni masih valid sebagai zone sell kan. Kita boleh tunggu lagi kat zone ni untuk hari ni. Masuk hari esok kalau nak sell juga kena berhati-hati. Okay. Ngam-ngam dekat, nampak tak? Ngam-ngam dekat 208 dia ada sedikit price action kan. Jadi sebab tu dah saya pilih 208 ni sebagai TP wajib. Selepas break level 100. Level 100. Lepas ni kalau ada cikgu-cikgu SND yang nak mengajar dekat Zoom tu Asman, nanti jemput saya boleh? Boleh, tak ada masalah. Nak cuba juga belajar SND, ikut-ikut boleh dapat benda baru kan. Sekarang ni saya lebih kepada CS. SND pun CS kan. SND dia guna gambar-gambar CS, cuma saya tak tahu tu lah. Term dia macam memang tak tahu sangat. Saya tahu supply and demand je lah SND tu. Bahasa lah. Saya pun sempat belajar sekejap je lah. Itu pun mata dah macam ni lah. Saya belajar dengan Nimo. Macam go sekarang ni, untuk dia break turun ke bawah, dia mesti break ni dulu lah. Okay, sini. Ni, okay, maknanya level-level yang dia kena break. Okay, sini. Okay, ni lah latest. Okay. Tengok bawah sikit, ada tak? Tak ada dah. Okay, jap bawah lagi. Okay, ni satu.
bawah lagi tadi mana ni. Ni zone yang memang tempat buy, solid buy, memang tempat kena buy. Bukan kena buy, tempat buy yang bermulanya buy lah, maksud saya macam tu. Dia bukan tempat yang batal. Okay, kalau macam bawah tadi tu tempat batal. Okay. Sebab tu bila dia tengok satu setup lah, cuba tengok satu setup. Cuba tengok satu setup H4. Satu setup H4, sekejap. Ini satu, ini bukan, okey, ini ada satu lagi. Tapi ni tak boleh sebab macam ni. Ni bukan, ni bukan. Ni pun bukan. Tak ada pula. Ni memang tempat sell. Okay, ni tempat sell. Lebih atas, dia retest ke low tempat buy ni. Naik. Sama je kalau kita ambil ni pun sama. Tetap akan dapat entry. Mana-mana je kita nampak. M15 tak ada kita tak ada entry lagi lah. Price terus ke TP. Tu lah. Jauhnya dia turun. Itulah kita dah tanda zone tempat kita nak entry sell. Inilah kita panggil tak ada rezeki lagi lah. Tunggulah dia test. Sebab kita tak entry luar zone. Nampak kan? Nak tunjuk ni je. Nak tunjuk ni. Zone yang betul-betul ada 2 CS yang nak naik. Dia mesti ada price action. Tapi itulah, tapi kecil. So, macam tu, tak ada apa kita stop dulu Zoom ni. Dah heret sampai pukul 12 ni. Okey dah kot. Saya tak apa, tak kerja. Memang hadap chat je. Kod online ada kerja esok kan. Kita tahu. Okey lah, kalau begitu saya nak tutup majlis lah. Ada apa persoalan lagi untuk kita punya tenaga pengajar OHLC Trader? Tak ada Alright, apa pun saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada OHLC Trader dan pada mereka-mereka yang join malam ni lah, yang stay sampai sekarang. Sebab saya tahu yang stay ni mesti yang daripada batch OHLC Trader lah. Okay, apa pun saya harap saya nak ucapkan terima kasih atas perkongsian ilmu ni, dan saya harap setiap daripada kita dapat something lah daripada perkongsian ni. Walaupun sedikit tapi selagi dia bermanfaat tu pada saya bagus. Macam tadi ada orang komen kan, cari dia apa ilmu. Betul. Pada saya ilmu ni dia luas, skop dia luas. Okay, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, semoga dengan perkongsian tadi, saya harap anda semua dapat sedikit sebanyak mengenal cara trader OHLC ni ya. So semoga ilmu ini memberi manfaat kepada anda ataupun orang-orang di sekeliling anda. Oh, saya terlupa tadi. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Fakulti of Forex. Jaga diri, jaga kesihatan, sila patuhi SOP. Duduk diam-diam di rumah. Sekiranya tiada keperluan, janganlah keluar rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.